Assalamualaikum dan kembali lagi kita dalam Malam Puaka guys. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita penat pergi bekerja, kita balik rumah, kita tidur, kita makan, pejam celik. Lagi sehari sahaja kita dah nak menyambut ataupun kita dah nak masuk ke bulan yang paling kita tunggu-tunggu, iaitu bulan Ramadan. Jadi aku nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan guys. Sebelum kita menyambut hari raya, kita kenalah berpuasa dan aku harap bulan puasa pada tahun ini kita mendapat keberkatan dan segala amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Zaf cakap tersusun malam ni dan agak perlahan? Dia ada sebab dia, wahai geng-geng puaka. Disebabkan ada di antara geng puaka yang setiap kali Zaf menyampaikan kisah seram, dia termengah-mengah nak kejar. Dia cakap, "Zaf, laju sangat hang cakap. Zaf, boleh tak perlahan sedikit, barulah boleh rasa keseraman tu." Jadi sebab itulah Zaf pada malam ni sebutir-sebutir keluar. Nampak tak permainan dia? Dan sebelum kita mulakan kisah pada malam ni, Zaf ingin menjemputlah semua geng puaka kita beramai-ramai berselawat Nurul Mubin. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Kisah pada malam ini yang Zaf ingin berkongsi dengan semua geng puaka adalah kiriman email daripada salah seorang geng puaka yang Zaf pun tak tahu siapa. Dia tidak bagi tahu nama dia dan dia hanya ingin Zaf sampaikan pengalaman seram yang dialami oleh keluarga dia sewaktu menetap di Slim River, Perak guys. Kejadian yang berlaku pada tahun 1985 dialami oleh keluarga Mawar, ibu kepada Kahar. Kedua-dua ni bukan nama sebenar. Dikatakan kejadian yang cukup menakutkan ni berlaku sebaik sahaja atuk kepada Kahar ni meninggal dunia. Sebelum aku masuk kepada cerita yang menyeramkan, adalah lebih elok kalau aku berkongsi serba sedikit tentang keluarga si Kahar ni. Apabila aku bercakap perlahan, secara tiba-tiba aku rasa macam aku tengah bersajak pula. Tetapi tak apalah Mat, korang reda je. So keluarga Kahar ni, dikatakan Kahar mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Damia. Damia yang jarak umur dia berbanding Kahar pada masa tersebut, Kahar sudah pun berumur 19 tahun. Manakala Damia ni, adik kepada Kahar, baru berusia 9 tahun. Keluarga Kahar macam keluarga orang lain juga, hidup aman damai. Walaupun dua beradik, walaupun jarak umur yang jauh, tetapi hubungan Kahar bersama adik perempuan dia Damia ni
cukup rapat. Aku boleh katakan keluarga KH ni adalah keluarga yang ceria, adalah keluarga yang sempurna, tidak pernah bergaduh. Mata pelajaran ataupun pendidikan si KH ni pun teramat bagus, tetapi dalam keceriaan tu macam biasalah, apabila orang yang kita sayang, orang yang kita amat rapat iaitu atuk kepada KH ni meninggal dunia, seluruh keluarga KH termasuk ibu dia si Mawar ni berasa teramat sedih dan agak terkejut selepas mendapat berita pemergian atuk yang tersayang. Jadi apabila keluarga KH mendapat perkabaran sedih ni, ibu KH yang bernama Mawar bersama bapa si KH yang bernama Naim bergegas untuk pergi ke hospital dan menziarahi atuk dia buat kali yang terakhir. Manakala si KH pula terpaksa tinggal di rumah semata-mata untuk menjaga Damia yang masih kecil pada masa tersebut. Dan di sinilah bermulanya pengalaman seram yang KH ingin berkongsi dengan korang. Dan pengalaman pada malam ni bagi diri Zaf sendiri teramat menyeramkan, guys. Semasa kedua ibu bapa KH tiba sahaja di hospital, Mawar tidak dapat menahan sabar lalu mempercepatkan langkah dia untuk menziarahi jenazah. Dan sebaik saja Mawar melihat ayah dia terbaring kaku, Mawar tidak boleh menahan sebab di dada. Lalu meronta-rontalah Mawar di sisi arwah, menangis-nangis seolah-olah tidak boleh menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nasib baiklah ada suami tercinta Naim yang cuba menaikkan semangat si Mawar ni, dan mereka pun cubalah untuk menguruskan jenazah supaya dapat dikebumikan pada hari tersebut. Tetapi pihak hospital cakap arwah ataupun jenazah tidak boleh dibawa pulang terlebih dahulu kerana pihak hospital terpaksa buat postmortem dan juga menguruskan mandian jenazah sebelum dibawa pulang. Jadi Mawar pun menerima keputusan pihak hospital, dan pekerja hospital yang akan mengendalikan postmortem bernama Faizal. Faizal pun membawa arwah pergi ke bilik postmortem dan melakukan bedah siasat. Semasa Faizal membawa jenazah ke bilik bedah siasat, sewaktu Faizal ni tengah menjalankan kerja dia, pada masa ini telah berlaku beberapa perkara yang agak menyeramkan. Dan perkara ni dialami oleh pekerja hospital ni sendiri. Dikatakan semasa Faizal ni tengah bedah siasat jenazah tu, secara tiba-tiba daripada arah bumbung kedengaran bunyi seakan-akan ada orang berjalan. Pada awalnya Faizal tidak mengendahkan langsung bunyi tersebut kerana dalam pemikiran si Faizal ni kemungkinan bunyi tersebut adalah daripada burung-burung yang hinggap di atas bumbung. Tetapi makin lama Faizal bedah siasat jenazah tu, makin kuat pula bunyi tapak kaki yang sedang berjalan di atas bumbung. Dan sebaik saja Faizal ni tidak boleh menahan telinga dia daripada bunyi hentakan yang teramat kuat tu, Faizal pun mendongakkanlah kepala dia untuk tengok apa sebenarnya yang berada di atas bumbung dekat bilik bedah siasat tu. Dan alangkah terkejutnya si Faizal ni apabila dia mendapati ada satu susuk tubuh yang berwarna hitam yang tengah duduk mencangkung dan melihat tepat ke arah jenazah. Aku boleh gambarkan makhluk tersebut seakan-akan sedang memerhati Faizal ni
apa yang dia lakukan kepada jenazah, dan sebaik saja Faizal melihat susuk tubuh hitam yang duduk mencangkung tu tadi, Faizal pun dah menggeletar satu badan. Dia mempercepatkan proses bedah siasat tu, dan tanpa buang masa, selepas selesai saja, jenazah pun dibawa ke bilik mayat untuk dimandikan sebelum Mawar dan juga Naim ni boleh membawa arwah atuk pulang ke rumah untuk menguruskan jenazah. Dan pada hari tersebut, selesai sahaja proses mandikan jenazah di hospital, jenazah pun dibawa pulang dan ditempatkan di rumah si Mawar ni, keluarga si Kahar ni, sementara menantikan saudara mara, sanak saudara yang ingin melihat arwah buat kali yang terakhir. Dan pada malam tersebut, disebabkan hujan yang teramat lebat, jenazah tidak dapat dikebumikan. Jadi jenazah terpaksa diletak ataupun direhatkan di rumah keluarga si Kahar ni, dan sanak saudara pada malam tersebut mengambil kesempatan membacakan talqin, membacakan surah-surah Yasin dan doa untuk arwah yang telah pergi. Pada malam tersebut, keadaan di dalam rumah Kahar penuh dengan kesedihan. Ada sanak saudara, cucu-cucu yang tengah menangis. Ada pula saudara-saudara lain yang tidak berhenti-henti membacakan, sedekahkan bacaan Yasin kepada arwah. Dan makin lama, selepas bacaan Yasin tu telah beberapa kali berulang-ulang, semua yang hadir, semua yang datang telah pun kepenatan. Jam pada masa tersebut pun telah menunjukkan pukul 1.42 pagi. Ada sanak saudara dan juga jiran tetangga yang datang untuk menziarahi arwah telah pun terlelap, telah pun tertidur disebabkan kepenatan, telah berulang kali membacakan Yasin. Hari pula tengah hujan lebat di luar, angin sejuk dah mula masuk, mata pun dah makin berat. Yang tinggal, yang berjaga hanyalah Kahar dan juga ibu dia si Mawar ni. Mereka berdua lah yang tidak henti-henti masih lagi meneruskan bacaan Yasin buat atuk, buat ayah yang tercinta. Jadi masa pun berlalu seperti biasa. Hujan di luar pun seperti tidak ingin berhenti. Makin lebat, makin lebat, makin lebat. Dan itu telah membuatkan akhirnya Kahar termasuk ibu dia Mawar ni pun turut tertidur. Jadi sewaktu jam telah pun menunjukkan pukul 4.33 pagi, salah seorang sepupu Kahar yang bernama Daniel ni pun terjaga daripada tidur untuk pergi ke tandas. Daniel ni rasa nak buang air kecil. Kemungkinan disebabkan cuaca pada pagi tersebut yang teramat sejuk. Itulah puncanya kenapa Daniel rasa dah tak tahan dah. Dia nak tak nak kena juga bangun pergi ke tandas. Dan selesai sahaja Daniel membuang air kecil, dia pun kembali ke tempat duduk dia di mana betul-betul di belah kaki jenazah. Dan sewaktu Daniel telah selesa duduk di tempat dia balik, Daniel bercadang untuk lelapkan mata lagi sekali disebabkan jam baru menunjukkan pukul 4 lebih pagi. Jadi sebelum Daniel ni menutup mata dia, sempatlah dia memandang sekali imbas ke arah jenazah. Dan alangkah terkejutnya Daniel sewaktu dia memandang ke arah jenazah. Pada awalnya, apa yang Daniel nampak kemungkinan hanyalah mainan mata. Tetapi selepas beberapa kali Daniel ni menggosokkan mata dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat pada pagi tersebut, Daniel menjerit sekuat hati.
Seakan-akan tidak boleh percaya bagi Daniel sebab apa yang dia nampak adalah arwah atuk dia dalam keadaan duduk sambil memandang tepat ke arah Daniel dengan air liur yang menjejih-jejih, dengan muka jenazah yang pucat, tengah tersenyum ke arah Daniel. Lalu jeritan Daniel tu telah menyebabkan semua yang ada di dalam rumah tu, termasuklah Kaha, terjaga daripada tidur. Ada yang terkejut, ada yang disebabkan Daniel ni menjerit, turut menjerit juga. So keadaan daripada tenang dengan hujan lebat kat luar rumah dah jadi riuh rendah dah. Dan sebaik saja semua tetamu, semua saudara mara memandang ke arah Daniel. Daniel pada masa tersebut dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat, hanya mampu menundukkan kepala dia sambil jari telunjuk dia menunjukkan ke arah jenazah. Dan sebaik sahaja semua tetamu memandang ke arah jenazah, seluruh tetamu, saudara mara, termasuk Kaha, termasuk mak Kaha, Mawa tu menjerit terkejut sebab semua boleh nampak bahawa atuk mereka yang telah meninggal dunia dalam keadaan duduk, dan atuk dia sempat memalingkan kepala kepada semua tetamu dan tersenyum ke arah mereka. Jadi bila arwah dah bangun balik, boleh tersenyum ke arah tetamu-tetamu yang datang, tak heranlah kenapa ada tetamu yang menjerit seakan-akan histeria. Ada yang tak cukup tanah keluar daripada rumah tu melalui tingkap, melalui pintu dapur. Dan nak lagi menyeramkan, ada juga tetamu yang tak tahu kenapa sebelum diorang cabut lari, buka baju terlebih dahulu. Dah buka baju tu, lepas tu sambung pula menjerit. Baru lari keluar rumah, sehingga kan Kaha pun rasa pelik. Kenapa kau kena buka baju sebelum kau lari? Apa yang kau cuba tunjukkan sebenarnya? Jadi keadaan dah seram, keadaan dah riuh rendah, dah tak boleh dikawal dah. Bapa Kaha, Abang Naim ni, terus bagi tahu isteri dia si Mawa ni pergi dapatkan ustaz mana-mana supaya ustaz, orang yang bijak pandai, boleh tengok balik kenapa arwah boleh duduk, kenapa arwah boleh hidup balik. Dan itulah yang dilakukan oleh ibu Kaha. Ibu Kaha, si Mawa ni, terus berlari keluar daripada rumah, menaiki kereta dia untuk mendapatkan seorang ustaz. Manakala saudara-saudara yang lain, bapa Kaha termasuk Kaha juga, tidak berani untuk menghampiri jenazah. Seorang pun hanya memandang daripada jauh. Semuanya menantikan kehadiran ustaz muda ni supaya boleh membantu mendapatkan jawapan sebenar. Macam mana orang yang dah meninggal dunia boleh hidup kembali. Sebaik saja Mawa kembali ke rumah, Mawa ditemani oleh seorang ustaz muda yang baru berusia 28 tahun bernama Yusof Tayub. Seakan-akan dah nak puasa dah. Pada awalnya, Ustaz Yusof Tayub ni tak tahu apa masalah yang berada dalam rumah ni. Kenapa semua tetamu muka masing-masing macam nangka busuk? Kenapa semua pucat? Cuba terangkan kepada saya. Lalu Naim pun menerangkan kepada ustaz ni. Bapa Kaha cakap, ustaz cuba tengok ke arah ruang tamu tu. Dan sebaik saja Ustaz Yusof Tayub ni memandang ke arah ruang tamu, jenazah atuk Kaha ni yang daripada tadi duduk membelakangi Ustaz Yusof ni terus memalingkan muka dia, memandang tepat ke arah ustaz sambil air liur yang meleleh, mata yang terbuka luas. Jenazah atuk Kaha ni sempat lagi senyum ke arah ustaz. Lalu Ustaz Yusof Tayub pun tak buang masa, terus menjerit sekuat hati, Allahu Akbar!
Boom! Ustaz pun nak lari keluar daripada rumah. Nasib baiklah bapa Kahar, Abang Naim ni termasuk Kahar, sempat pegang tangan dan kaki Ustaz tu. Lalu bapa Kahar pun tanyalah Ustaz tu, Ustaz nak pergi mana? Kenapa yang Ustaz nak lari pula ni? Kami nak minta tolong Ustaz, janganlah lari. Lalu Ustaz Yusof Tayub pun cakap, Allahu Akbar. Sepanjang saya melakukan rawatan Islam, saya tak pernah lagi tengok keadaan macam ni. Saya tak pernah lagi tengok keadaan orang yang dah tak ada boleh duduk sambil tengok tu, tersenyum pula dekat saya. Lalu selepas dipujuk berkali-kali oleh Abang Naim kita ni, barulah Ustaz Yusof Tayub ni ada kekuatan dan dia pun mulalah menghampiri jenazah yang masih lagi dalam keadaan duduk, yang masih lagi tersenyum ke arah Ustaz ni. Dan sebaik saja Ustaz ni membacakan beberapa ayat ruqyah, Ustaz Yusof ni pun mulalah bertanyakan soalan. Saya nak tanya Cik Naim dan juga anak kepada arwah Cik Mawar ni, ada tak sesiapa yang tahu sama ada arwah ni ada membela pendamping ataupun ada mewarisi saka? Dan sebaik saja Ustaz Yusof Tayub mengajukan soalan tersebut, kebanyakan tetamu, saudara mara yang datang dekat rumah tu semuanya terdiam. Seakan-akan semuanya tidak tahu apa jawapan yang patut diberikan kepada Ustaz Yusof. Dan dalam 5 minit macam tu, secara tiba-tiba ada seorang daripada sanak saudara, iaitu nenek yang telah pun berusia 68 tahun. Nenek tersebutlah membuka mulut dia. Lalu nenek tu pun cakaplah kepada Ustaz Yusof ni, sebenarnya arwah ada membela saka, tetapi semasa arwah nak meninggal dunia, tak ada pun anak-anak, cucu-cucu yang nak mewarisi saka tersebut. Sebab itulah arwah terpaksa membela saka tu sehinggalah dia meninggal dunia. Dan sebaik saja nenek tu cakap macam tu, barulah Ustaz Yusof Tayub boleh memberikan jawapan yang sebenar kenapa arwah boleh hidup kembali. Lalu Ustaz Yusof pun memberitahu Abang Naim dan juga isteri dia Cik Mawar ni jawapan kepada semua persoalan ni, macam mana arwah boleh duduk, macam mana arwah boleh hidup kembali, bukanlah roh yang telah kembali kepada jasad. Sebenarnya arwah memang dah meninggal dunia, tetapi ini semua hanyalah jin, hanyalah permainan jin dan iblis yang cuba menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang jenazah ni ada dekat rumah, tak ada sesiapa ke yang menjaga jenazah? Semua buat apa tadi sebenarnya? Ustaz Yusof dah marah dah. Lalu Abang Naim pun meneranglah kan dekat Ustaz Yusof ni apa yang berlaku sepanjang mereka ada dekat rumah tu. Dan sebaik saja Ustaz mendapat jawapan, sepatutnya arwah ni kenalah dijaga oleh seseorang. Arwah yang ada dekat dalam rumah tidak boleh dibiar begitu saja. Apabila semua tetamu sanak saudara yang datang telah pun terlelap, telah pun tidur, tinggalkan jenazah seorang diri, pada masa inilah jin, iblis, syaitan cuba mengambil kesempatan ni untuk mempergunakan jasad anak Adam semata-mata untuk membuatkan orang takut, untuk melemahkan iman seseorang tu. Dan itulah apa yang berlaku kepada arwah. Lalu Ustaz pun cuba sedaya upaya untuk memutuskan ikatan saka yang telah pun dibuat oleh arwah semasa dia hidup, tetapi malang sekali
tidak berjaya. Dan selepas 2 jam, selepas telah pun azan subuh, akhirnya adalah salah seorang cucu yang memberanikan diri dia pergi menghampiri arwah yang dalam keadaan duduk lagi. Lalu cucu ni pun membisikkan sesuatu yang tidak didengari oleh sesiapa pun. Dan sebaik sahaja selesai cucu kepada arwah ni membisik bercakap sesuatu dengan arwah, dia pun keluar daripada rumah, menaiki motosikal dia dan berlalu pergi. Dan sebaik sahaja cucu ni berlalu pergi dengan motosikal dia, arwah yang dalam keadaan duduk ni tadi secara perlahan-lahan dah mula baring balik dan akhirnya arwah berada dalam keadaan asal seperti orang yang betul-betul telah meninggal dunia. Dan apabila keadaan telah kembali seperti sedia kala, Ustaz Yusof Tayub pun mengarahkan ahli keluarga KH ni untuk menguruskan pengurusan jenazah ni secepat yang boleh. Dan dengan bantuan Ustaz Yusof Tayub jugalah Ustaz telah mendapatkan penggali kubur yang boleh gali kubur. Pagi ni juga kita akan mandi, kita akan kafankan jenazah dan jangan buang masa, kita akan terus kebumikan jenazah. Sebab Ustaz Yusof Tayub takut kalau kejadian yang sama akan terjadi kembali. Jin, iblis dan syaitan ni akan cuba sedaya upaya mengambil peluang untuk memiliki jasad yang tidak bernyawa ni. Dan alhamdulillah segala urusan pengebumian arwah atuk si KH ni telah pun selesai. Tetapi ada satu persoalan yang bermain dalam kepala Ustaz Yusof Tayub. Ustaz Yusof Tayub pun selepas dah selesai mengebumikan jenazah, menghampiri bapa si KH iaitu Abang Naim ni. Lalu Ustaz Yusof pun menanyakan, siapakah pemuda yang tadi membisikkan sesuatu kepada arwah? Dan macam mana pemuda tersebut sebaik sahaja dia pergi, arwah boleh kembali seperti sedia kala? Lalu bapa KH, Abang Naim pun menerangkan kepada Ustaz Yusof, itu merupakan cucu kepada arwah. Tetapi dia tak tahu pun apa hubungan, apa yang dicakapkan oleh cucu tersebut kepada arwah dan boleh menyebabkan arwah kembali seperti sedia kala. Dan sejak daripada kejadian tu, aku diberitahu oleh KH, bukan nama sebenar, cucu yang berborak ataupun yang berbisik sesuatu kepada jenazah tu sehingga hari ini tidak diketahui di manakah dia berada. Seluruh sanak saudara tidak mendengar khabar daripada cucu tersebut, seakan-akan cucu tersebut telah hilang daripada ahli keluarga si KH ni. Dan itulah kejadian seram yang dialami oleh keluarga KH yang berlaku pada tahun 1985, guys. Itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang terhibur dan dapat segala pengajaran dan juga iktibar. Segala yang buruknya datang daripada aku, segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita habiskan malam puaka, aku lagi sekali nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan. Tingkatkan ibadah, tingkatkan amalan sepanjang bulan yang mulia ni. Ambil seberapa banyak peluang sebab kita tak tahu sama ada kita akan berkesempatan untuk jumpa Ramadan pada tahun hadapan. Jadi aku harap korang semua sihat-sihat sentiasa, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita jumpa lagi di bulan puasa nanti. Macam biasa, kisah-kisah seram yang menarik yang membuatkan korang terhibur, di samping kita selitlah di bulan puasa tu kisah-kisah tauladan yang boleh dijadikan pengajaran dan juga iktibar, guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy. Selamat menyambut Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya marhaban Ramadan, ya Ramadan marhaban. Aku hentam je mat, tak tahu lagu apa.